Okey, baik. Untuk sesi saya, okey, saya akan menerangkan berkaitan dengan bagaimana kita nak membentuk sistem pengurusan kualiti ataupun namakan sebagai SPK. Okey, saya tambah baik sedikit penerangan yang telah diberikan oleh Dr. Nick, okey, berkaitan dengan apakah itu SPK. Alright. Okey. Okey, now kalau kita lihat kepada definasi apakah sistem pengurusan kualiti. Okey, definisi dia menyatakan bahawa sistem pengurusan kualiti adalah satu sistem yang formal di mana semua proses, tata cara kerja dan tanggungjawab untuk mencapai polisi kualiti dan juga objektif kualiti didokumentasikan. Okey, so kalau kita lihat kat sini, penerangan ini menunjukkan bahawa SPK ataupun sistem pengurusan kualiti adalah satu sistem. Okey, sistem kita bekerja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun sekarang ni contohnya ada di antara organisasi tuan-tuan dan puan-puan yang tidak mempunyai apa yang dinamakan sebagai sistem pengurusan kualiti, tetapi existingly kita ada sistem pengurusan. Okey, now apa yang berlaku sekarang ialah apabila kita membentuk sistem pengurusan kualiti, sistem pengurusan sedia ada itu kita tambah baik dia dengan menambah beberapa kriteria atau proses yang mengikut kepada standard piawaian ISO 9001-2015. Jadi, apabila kita kata kita ada sistem pengurusan kualiti, kita harus membuktikan bahawa proses-proses kerja yang kita gunakan dalam sistem pengurusan kualiti kita ini mempunyai ataupun mematuhi kepada kriteria yang dinyatakan di dalam piawaian ISO 9001-2015. Jadi, kita seharusnya tidak merasakan bahawa bila kita ada SPK, kita seolah-olah ada satu sistem pengurusan yang berbeza dengan sistem pengurusan sedia ada. Okey, yang itu memang nak kena clear cut. Sebab berdasarkan daripada observation saya, masa dulu mula-mula UiTM venture kepada mempunyai pensijilan ISO, kebanyakan PTJ merasakan bahawa SPK adalah satu sistem yang berbeza dengan sistem pengurusan yang sedia ada. So mereka buat anggapan mereka menjalankan pengurusan menggunakan dua sistem yang berbeza. Ini adalah tidak betul. Sebenarnya apabila kita telah memenuhi ataupun mengikut kepada piawaian ISO 9001-2015, kita sebenarnya telah menambah baik sistem pengurusan yang kita ada ataupun yang kita guna pakai pada masa dan ketika ini. Itu dia. Okey. Dan kalau kita lihat di sini, dia kata SPK membantu untuk mengkoordinasi dan memberikan arah panduan kepada aktiviti-aktiviti organisasi untuk mencapai keperluan pelanggan dan juga perundangan. Okey, so perundangan ni melihat kepada apa? Ada rules and regulation yang kita patuhilah. Selain ia meningkatkan keberkesanan dan kecekapan secara berterusan. Okey, macam contohnya UiTM, okey, kita tertakluk kepada semua polisi-polisi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi contohnya. Okey, jadi apa macam academic centers seperti faculty, campus dan UiTM sendiri, okey, mesti patuh kepada contohnya standard yang dikeluarkan oleh MKA iaitu COPIA. Dan program-program pula kena patuh kepada COPA. Okey, itu adalah requirement yang kita harus patuhi selain daripada ISO 9001-2015. Okey, satu kita kena jelas berkenaan dengan apakah dia SPK. SPK adalah sistem. Okey, yang mana sistem ini okey disokong oleh cara pendokumentasian yang sangat baik dan sistematik.
Okey, so nanti kita akan elaborate more berkaitan dengan apa yang dimasukkan dengan dokumen-dokumen di sini. Pada standard ISO 9001/2015, dokumen, definisi kepada dokumen telah ditambah baik, iaitu dia ada satu terms dekat section 7 dalam ISO ni menyatakan bahawa perlu adanya dipanggil sebagai maklumat yang didokumentkan ataupun documented information. Dan kita lihat juga bila kita bercakap tentang documented information kita tak semestinya adalah dokumen dalam bentuk hard copy ataupun dalam bentuk file, dalam bentuk kertas lah, hard copy is kertas. Okey, ada banyak mekanisme lain yang boleh kita gunakan asalkan dia menciri kepada bentuk dokumentasi. Baik, itu pengenalan kepada apakah itu sistem pengurusan kualiti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni, okey, kena kecilkan sikit, tak nampak penuh. Okey, alright. Jadi sekarang ni kita punya mission adalah kita nak membentuk kita punya SPK, Sistem Pengurusan Kualiti. Bermaksud sekarang kita nak menambah baik sistem pengurusan yang sedia ada. Untuk menambah baik ini, kita merujuk kepada piawaian ISO 9001/2015. Okey, now bagi PTJ seperti contohnya yang diaudit semasa audit korporat UITM, contohnya ialah HEA, polis bantuan, pengurusan risiko, dan ada beberapa, kalau tak salah saya lebih kurang ada 16 PTJ, 16 ke 17 PTJ, yang mana PTJ ini harus diaudit oleh internal auditor UITM atau korporat supaya UITM dapat memantau peranan-peranan yang dijalankan oleh PTJ ini adakah berada dalam keadaan yang baik dan tersusun, yang mana akan membantu UITM mencapai kesemua objektif-objektif kualiti. Okey, jadi sekarang ni itulah yang dicadangkan oleh pihak Lloyds untuk kita mengemaskinikan pengurusan di PTJ ini untuk sama-sama mempunyai sistem pengurusan kualiti yang baik. Okey. Ini adalah kerana apa? Kerana semasa kita melaksanakan audit dalam, kita ada mendapati bahawa especially daripada segi aspek pendokumentasian yang berkaitan dengan proses-proses kerja yang agak tidak teratur. Ini tidak teratur. Dan ada juga beberapa aspek penting dalam sesuatu organisasi, iaitu contohnya ialah berkaitan dengan perancangan strategik dan juga pengurusan risiko yang masih lagi tidak kemas daripada segi aspek pelaksanaannya dalam keseluruhan sistem UITM. Okey, right. So atas sebab itu, maka kita cuba untuk mengemaskini sistem pengurusan kita supaya ia menjadi sistem yang lebih teratur dengan mengadakan ataupun menaik taraf sistem pengurusan itu menjadi sistem pengurusan kualiti. Baik, jadi PTJ yang nak venture kepada membina sistem pengurusan kualiti ini, terlebih dahulu tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi ke peringkat membuat dokumentasi, pertamanya tuan-tuan dan puan-puan perlu dulu memahami berkenaan dengan aspek-aspek pengurusan organisasi yang akan dititik beratkan di dalam sistem pengurusan kualiti ataupun mengikut kepada standard ISO 9001/2015. Baik, kita lihat di sini bahawa dalam kita nak memahami pengurusan organisasi, kita perlu jelas berkenaan dengan apakah fungsi utama organisasi kita. Kita perlu jelas tentang fungsi utama organisasi kita.
Maksudnya kat sini ialah kita kena ada sekurang-kurangnya carta fungsi. Carta fungsi yang kita boleh lihat berapa department yang kita ada dan apakah peranan-peranan department tersebut. That is fungsi utama. Okey, bagi PTJ-PTJ yang mempunyai MPK. Okey. Siapa ataupun mana-mana PTJ yang mengemaskini MPK mereka, maka takkan ada banyak masalah apabila kita nak convert ataupun nak cuba menghasilkan dokumentasi yang kita namakan sebagai manual quality. Okay, so daripada MPK kita boleh kenal pasti tentang fungsi-fungsi utama organisasi kita. Okay, next. Kita juga kena jelas tentang visi, misi dan juga faktor kejayaan organisasi kita. Kena jelas tentang faktor-faktor kejayaan ataupun KPI yang perlu kita capai. Kenapa? Kerana later on dalam manual quality, faktor-faktor kejayaan ini boleh kita convert ia kepada kita punya objective quality. Bermaksud kita tak perlu create ataupun kita tak perlu untuk menghasilkan objective quality yang berbeza daripada KPI yang sedia ada kita guna sekarang. Itu dia. Okay, right. And then fungsi jabatan. Okay, fungsi jabatan ini relate lah kepada fungsi utama kita. Okay, now apabila kita memandang kepada organisasi kita, kita akan pertama melihat daripada segi fungsi utama ataupun fungsi jabatan. Kemudian bila kita masuk ke dalam fungsi-fungsi itu, maka kita akan nampak pula proses-proses yang terlibat dalam fungsi tersebut. So, dalam kes ni kita akan lihat kebanyakan jabatan mungkin tidak mempunyai banyak fungsi, mungkin 2 atau 3 ataupun mungkin 1 saja. Tetapi proses yang terlibat dalam fungsi tersebut akan melebihi daripada 1. Okey, itu adalah proses. So bila kita melihat organisasi kita, kita nampak dulu satu organisasi, kemudian kita nampak fungsi utama, kita masuk dalam fungsi dan kita akan nampak proses-proses yang terlibat dalam melaksanakan fungsi tersebut. Okey. Right, itu melihat daripada segi struktur organisasi kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, carta organisasi dan carta fungsi adalah 2 carta yang berbeza. Ya, carta fungsi dengan carta organisasi adalah 2 perkara yang berbeza. Carta organisasi nyatakan siapa yang bertanggungjawab bagi fungsi tersebut. Okey, so biasanya dalam carta fungsi kita nyatakan apakah dia tugasan-tugasan yang akan berlaku dalam fungsi-fungsi tersebut, ataupun dalam carta fungsi kita tulis ataupun kita gambarkan apakah dia proses-proses yang kita kategorikan di bawah fungsi tersebut. Itu dia. Okey, so jangan confuse between carta organisasi dengan carta fungsi. Okey, carta fungsi, carta organisasi yang merujuk kepada jawatan dan juga siapakah manusia yang akan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Okey, right. So, setakat tu, next kita lihat pula dalam sesuatu pengurusan, okey, kita perlu untuk saya gunakan term yang lebih baik. Okey, dalam sistem pengurusan quality, kita melihat pengurusan dalam satu model, dengan satu model yang kita namakan sebagai PDCA. Okey, model PDCA menggambarkan tentang aktiviti utama yang perlu kita lakukan semasa kita menguruskan organisasi kita. Okey, 4 perkara tersebut adalah kita perlu merancang plan, kemudian kita perlu buat apa yang kita plan, kemudian kita kena PDCA, betul. C ialah kita kena check, iaitu kita kena semak apa yang kita dah buat, kemudian barulah kita hasil daripada checking tadi, barulah kita take an action.
So action ni ialah yang akan menggambarkan penambahbaikan berterusan yang perlu kita lakukan. Okay, so relate kepada PDCA tersebut, maka kita lihat kita perlu kepada organisasi kita perlu ada perancangan strategik. Okay, organisasi kita perlu ada perancangan strategik. Jadi kalaulah selama ni kita tak ada lagi dokumentasi perancangan strategik, so kita kena mulalah untuk melihat kepada mengadakan dokumentasi yang berkaitan dengan perancangan strategik. Okey, kemudian kita juga melihat dari segi aspek pengurusan risiko. Okey, now pengurusan risiko adalah elemen yang katakan terms barulah dalam ISO 9001/2015. Selama ini kita ada some sort of pengurusan risiko, tetapi dia masih lagi bukan di peringkat yang lebih detail yang kita namakan sebagai tindakan pencegahan. Okay, now dengan standard 2015 ni dia dah upgrade kepada pengurusan risiko. So tindakan pencegahan kita dah tak jumpa dah terms tu, tapi kita akan nampak pengurusan risiko. So sesuatu organisasi dalam kita menguruskan organisasi kita, kita juga kena mengambil kira dari segi aspek menguruskan risiko. Okay, sebab tu kalau kita lihat, bila kita membuat perancangan strategik, kita membuat SWOT analysis. So salah satu daripada elemen SWOT analysis itu adalah risiko. Okay, so sekarang ni perkara itu diambil serius dalam kita punya sistem pengurusan kualiti. Kemudian elemen yang seterusnya adalah audit dalam. Okey, audit dalam merupakan mekanisme yang dicadangkan atau bukan dicadangkan, telah dipilih dalam standard ISO untuk dijadikan sebagai mekanisme pemantauan yang utama. Jadi, audit bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, tetapi audit bertujuan untuk melihat sekiranya ada jurang, okay, ataupun ada permasalahan dalam sistem pengurusan kualiti yang perlu untuk kita tambah baik. Okey, itu tujuan audit dalam. Baik, so elemen checking dah ada. Okey, next ialah kita lihat adanya pengurusan mesyuarat semakan pengurusan. Ni dah sampai ke level action. Okey, so apa yang kita dapati semasa proses audit dalam dilaksanakan, ia harus dimaklumkan kepada mesyuarat pengurusan untuk diambil tindakan. Okey, sekiranya ada ketidakpatuhan atau ada kepincangan, so perlu kepada strategi untuk menambah baik. Tu dah cover dah. Yang the second last tu yang berkaitan dengan tindakan pembetulan dan juga penambahbaikan. Okey, dan akhir sekali ialah berkaitan dengan aduan dan juga maklum balas. Okey, so kita tadi telah dimaklumkan oleh Prof. Ruzi bahawa dasar kualiti menegaskan kepada perlunya kita menjaga kepuasan hati pelanggan. Tapi sebenarnya kalau kita baca thoroughly kita punya standard 2015, mereka telah meningkatkan lagi dia punya expectation tu. Okey, iaitu melepasi bukan setakat keperluan pelanggan, tetapi nak delight pelanggan. Kita nak serve melebihi daripada expectation pelanggan. Dah go to that level dah. Okay, bukan setakat puas hati ikut requirement dia, tetapi kita boleh beli lebih lagi kepada pelanggan kita. Okay, so mekanisme aduan dan maklum malas ini adalah ada dua mekanisme yang berbeza. Aduan adalah berciri kepada negatif sedikit, iaitu kita menerima komen, kita menerima aduan ataupun complaints. Yang itu elemen aduan. Tetapi satu lagi elemen ialah kita namakan sebagai maklum
maklum balas. Okey, biasanya aduan datang daripada pelanggan kepada organisasi. Maklum balas pula ialah tindakan proaktif daripada organisasi bertanya kepada pelanggan. Okey. So ada dua hala. Satu ialah aduan datangnya daripada pelanggan, maklum balas pula ialah datangnya daripada organisasi kepada pelanggan. Okey, kita perlukan maklumat-maklumat ini supaya kita boleh menyemak ataupun kita boleh melihat sama ada kita telah melaksanakan proses-proses tugas-tugas kita mengikut kepada fungsi-fungsi kita dan juga untuk melihat sama ada KPI-KPI kita telah dapat kita laksanakan dengan betul dan jayanya. Okey, so aspek-aspek ataupun elemen-elemen ini merupakan elemen-elemen yang wajib ada dalam sistem pengurusan kualiti. Okey, dan ia akan diperjelaskan dengan lebih detail dalam dokumentasi yang kita namakan sebagai manual quality. Itu dia. Okay, so the next one is kita lihat dokumentasi. Okay, right. So yang saya senaraikan kat sini adalah antara basic documentation yang kita perlu ada dalam kita punya sistem pengurusan kualiti. Okey, antaranya ialah carta fungsi, carta organisasi, carta fungsi, carta proses. Carta proses ni terhasil daripada carta fungsi. Dan kita perlu ada manual quality. Dan kita juga perlu ada prosedur ataupun standard operation procedures ataupun standard operating procedures yang panggilkan sebagai SOP ataupun garis panduan. Okey, jadi mana-mana jabatan yang mempunyai MPK dan kita tak ada masalah sangat. Okey, perkara-perkara ini telah ada sebagai dia punya dokumentasi. Okey, selain daripada tu, kita juga nak kena pastikan kita ada dokumentasi iaitu dokumen perancangan strategik. Kita panggil dia blueprint. Okay. Perkara ini mesti ada dokumen perancangan strategik ini dan juga kita punya daftar risiko. Okey, ini adalah dokumentasi asas yang perlu ada dalam sistem pengurusan kualiti kita. Okey, dokumentasi asas yang perlu ada dalam sistem pengurusan kita. Okay, next. Ada lagi ni. Okay. Sedikit saja saya tambah sini. Saya kata bagi proses kerja pengurusan, kita boleh tambah lagi beberapa dokumentasi seperti yang ada dekat UiTM Corporate. Iaitu prosedur kawalan dokumen, prosedur kawalan rekod, prosedur audit dalam, prosedur kawalan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, prosedur tindakan pembetulan, prosedur mesyuarat kaji semula pengurusan dan juga panduan risiko. Okay, contoh semua prosedur-prosedur dan panduan ini ada dalam sistem pengurusan korporat. Okey, tuan-tuan dan perempuan nanti kalau perlu untuk menghasilkan ini dalam SPK tuan-tuan dan perempuan, boleh aja mengambil dokumen yang dah sedia ada dalam UiTM Corporate punya sistem, tetapi perlu disesuaikan atau dikemas kini mengikut kepada mengikut kepada PTJ masing-masing, contohnya nama, dan cara, mungkin ada sedikit perbezaan. Okey, contoh macam kawalan produk ni, produk UiTM Corporate takkan sama dengan produk di PTJ. Jadi itulah antara perkara yang mungkin kita boleh kemas kini atau ubah prosedur-prosedur yang sedia ada. Okey, tapi saya rasa buat masa ni, yang ini mungkin second level lah kita fikirkan nanti. Yang penting sekarang ialah melihat kepada manual quality. Okay, so apa yang ada dalam manual quality? Alright, okay. Sekarang saya akan bagi contoh. Alright, sekejap ya. Okay, saya akan bagi contoh manual quality UiTM Corporate. Okay, saya minta maaf. Manual quality yang saya buat komen ini bukanlah manual quality yang terkini, not the latest one. Okay, the latest one telah ditambah baik oleh Puan Azmah pada bulan Februari tahun ni. Okay, saya tak ada a copy of that. So saya yang pakai ni yang antara yang awal yang lama. Yang nak kata lama sangat tu pun tak jugalah. Sekejap ni saya turun sikit.
Oh, ah, ah, oh, yang ini manual quality yang baru. Okay, alright. Tapi yang saya dalam ni tak ada komen. Okay, yang ni yang latest one ya. Okay, yang ni latest one. Okay, ada pindaan-pindaan yang dibuat. Yang okay, di mana pindaan-pindaan tu berkaitan dengan penukaran naik chancellor. Okay, and then adalah beberapa perkara yang berkaitan. Okay, yang kita lihat. Kita boleh nampak sebenarnya apa pindaan yang berlaku dalam dokumen ini. Okay, sekejap ya. Okay, tapi nanti sekejap lagi saya share yang saya punya yang saya letak komen. Yang tu nanti saya akan bagi pada tuan-tuan dan perempuan. Okay, akan bagi untuk tuan-tuan dan perempuan ujuk. Ini adalah pindaan-pindaan yang berlaku. Tu dia. Okay, tak banyak pindaan yang berlaku. So basically kalau you gunakan saya punya dokumen tu pun boleh juga untuk your basis untuk you punya quality manual untuk you punya PTJ. Okay, alright. Okay, saya close yang ni dulu. Saya ambil saya punya file yang ada comments. Okay. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita lihat kepada dokumentasi manual quality ni, okey, kita sebenarnya seolah-olah membaca standard ISO 9001 2015 kerana kandungan manual quality adalah sama seperti mengikut kepada requirement piawaian, terutamanya bermula daripada section 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dalam manual quality ini kita sebenarnya memberi maklumat yang bersesuaian mengikut kepada requirement ataupun klausa-klausa yang ditulis dalam standard ISO. Okey. Jadi daripada klausa 4 sehingga klausa section 4 sehingga ke section 10, okey, semua yang kita tulis itu adalah selari dengan standard ISO 9001 2015. Okey? Alright. Okey. So, nanti saya rasa dalam masa 15 minit saya tak dapat nak go through the whole document ni. Kita ada lebih kurang 41 pages. Okey, tetapi saya akan highlight beberapa perkara yang penting-penting. Okey? So, nanti tuan-tuan dan perempuan bila nak membina manual quality ni, go through komen-komen yang saya tulis di sini. Dan sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh sahaja berhubung sama ada dengan Dr. Nick, dengan saya ataupun dengan Azmah. Okey, kami insya-Allah cuba membantu tuan-tuan dan perempuan untuk menghasilkan manual quality ini. Okey. So, manual quality ni maksudnya bila tuan-tuan dan perempuan dah ada manual quality ni, dia telah menjadi bukti sebagai kita sudah mula mempunyai asas kepada sistem pengurusan quality. Tetapi dia belum lengkap lagi. Okey, banyak lagi perkara-perkara lain yang perlu kita ambil tindakan untuk menjadi sistem pengurusan kualiti yang cemerlang. Okey. Alright. So yang ni semua saya bincang, saya beri. Okey. Right. So macam ni saya nyatakan bahawa di muka depan ini, okey, kita tak letak nama tapi kita letak jawatan. Okey, contoh siapakah yang menyediakan dokumen ini? Biasanya ialah KUK. Itu ketua unit quality atau siapa-siapa sahaja yang dipertanggungjawabkan, contohnya penolong pendaftar dan sebagainya pun boleh untuk dijadikan jawatan tersebut sebagai penyedia kepada dokumen tersebut, tapi mestilah yang berkaitan. Kemudian dia perlu disemak oleh wakil pengurusan. Okey, siapakah wakil pengurusan? Biasanya wakil pengurusan bagi sesebuah organisasi must be the second person
dalam pengurusan tersebut. Satu, kalau kita lihat fakulti, ketua kualiti adalah dekan, tetapi wakil pengurusan adalah timbalan dekan akademik. Kenapa timbalan dekan akademik? Kerana skop fakulti adalah berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. So fungsi utama bagi skop fakulti adalah berkenaan dengan teaching and learning. So siapa yang bertanggungjawab directly kepada teaching and learning fakulti adalah timbalan dekan akademik. So that's why kebanyakan fakulti wakil pengurusan adalah timbalan dekan akademik. Okay, the second person yang penting dalam organisasi tersebut. Okay, next. Yang ini diluluskan oleh ketua PTG tersebut. Okay, right. Okay, ni muka depan dia lah ni. Okay, so yang bahagian bawah ni lebih kepada dia punya document controlling. Okay, tarikh kuasa lah tarikh yang mana kita akan mula gunakan dokumen tersebut. Okay, right. Okay, yang ni semua ni copy je, tukar nama je ya, tukar nama. Hanya website ni tukarlah website PTJ masing-masing. Okay. Okay, so rekod pindaan ni untuk keluaran pertama dan pindaan kosong-kosong, should be kosong lah. Okay, tak ada apa-apa lagi pindaan yang dibuat, maka kosong. Okay. Now kita lihat isi kandungan. Kalau kita lihat isi kandungan kita ada nombor 1 sampai nombor 10. Okay, nombor 1 pengenalan kepada manual quality ni. Yang kedua maklumat kepada organisasi atau maklumat PPJ nanti. Dan dekat 3 definisi dan singkatan. Dan yang keempat bermulanya kita punya klosa. So kita lihat klosa 4 bermula dengan konteks organisasi 4.1 sampai 4.4. Kepimpinan 5.1, 5.3. Okay, so aturan numbering ini adalah mengikut kepada standard ISO 9001-2015. Ya, yang ini kita follow through saja, nanti you tukar muka surat saja. Okay, right. Okay, ini semua nanti kebanyakan daripada statement yang ada dalam ni kita boleh ambil as it is. Okay, kita boleh ambil, hanya perlu tukar kepada nama PTJ dan sebagainya. Okay, now kalau kita lihat kat sini, okay. Selain itu sebanyak, contohnya manual quality ini disokong oleh 6 prosedur quality dan 1 panduan pengurusan risiko. Okay, that one is kita namakan sebagai prosedur pengurusan. Then kita ada 10 proses utama dikenal pasti untuk pengoperasian SPK di UiTM. Yang ini ikut fungsi utama. So lah untuk corporate kita ada 10 proses. Nanti kita kat bawah nanti kita akan nampak apa tu 10 proses. Termasuklah HEA, HEP, RMC, RMI. Okay, semua fungsi-fungsi infrastruktur, keuangan dan sebagainya. Itu adalah 10 proses utama dalam UiTM. Tetapi bagi PTJ masing-masing, ikut kepada apakah dia fungsi utama yang you ada. Okay, alright. Okay, yang ni semua sama, tak ada apa sangat yang nak dibezakan. Alright. Okay, tukar nama PTJ, maklumat PTJ. Okay, maklumat organisasi ni ceritalah berkenaan dengan your organisation. Sejarah dia ke kalau ada, okay, perubahan dan sebagainya. Okay, so ada kat sini visi, misi. Okay, so macam dalam you tak adalah matlamat pendidikan ni tak ada berkaitan dengan you. Okay, right, so objektif PTJ, ni objektif kat sini lebih kepada objektif organisasi ya. Ini bukan objektif quality ya, ini objektif organisasi. Kenapa organisasi itu ditubuhkan ataupun diadakan. Okay, dan lihat kepada struktur organisasi, fungsi universiti. Okay, dalam kes ni lah fungsi-fungsi yang ada dalam PTJ tersebut. Okay, kalau you lihat tadi kita ada 10 proses, betul? Kat atas ada 10 proses. Okay, tapi that 10 proses jatuh di bawah 4 fungsi ini. Okay, di bawah 4 fungsi universiti ini. So universiti ada 4 fungsi utama: pengajaran pembelajaran, penyelidikan, penulisan penerbitan dan penganjuran program khidmat masyarakat. Okay, that is university. So in your place, in your organisation, you might have different functions. Okay. Right, so next ialah kita punya definisi dan singkatan. Yang ni ada yang you boleh guna pakai.
Okay, dan you boleh tambah apa-apa lagi yang berkaitan. Okay. Okay, sekarang ni saya terlupa tadi. Okay. Bahagian ni cerita berkenaan dengan ni. Pelanggan. Ni penting ni. Okay. Pelanggan. Dekat sini kena specify dengan jelas siapakah pelanggan organisasi anda. Okay. Dan pelanggan ini you boleh kategorikan dia. Macam UiTM dia ada 4 kategori pelanggan. Dia panggil pelanggan misi, pelanggan proses, okay, dan juga pelanggan dalaman dan pelanggan luaran. Okay, kalau you memang ada beberapa kategori pelanggan seperti ini, then you boleh nyatakan. Okay, you boleh kategorikan dia kepada 4 jenis pelanggan. Okay, itu pertama. Kenal pasti your pelanggan. Next is, you juga kena kenal pasti your product. Okay, dalam kes ni, you mungkin ada produk ataupun you ada perkhidmatan, services. Okay, apakah services yang you berikan? Okay, kalau produk ni ialah dia mesti benda yang tangible lah. Okay, kita boleh nampak. Okay, dengan jelas boleh pegang dan sebagainya. Okay, that is produk. Okay, tapi selain daripada produk, you juga boleh ada perkhidmatan. Okay, so dia kategorikan produk dia di bawah fungsi-fungsi utama dia. Ni dia bahagikan kategori produk dia kepada fungsi utama. Okay, yang ni pengurusan, staff dan sebagainya. Okay. Alright. Ini adalah singkatan. Alright, okay, now. Nah, ini adalah konteks organisasi. Okay. Memahami konteks organisasi. Okay, so kalau kita tengok komen saya lah. Right, yang ni. Melalui perancangan strategik. Tu nampak perkataan perancangan strategik. Maksudnya you perlu ada dokumen perancangan strategik. Dan dokumen perancangan strategik tersebut mestilah menyatakan tentang fungsi utama PTJ serta bagaimanakah strategi untuk mencapai KPI bagi fungsi tersebut. Okay, perlu ada maklumat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan kepada organisasi, sama ada pihak dalaman ataupun pihak luaran. Okay, so pihak-pihak ni tadi actually they are a part of your pelanggan. Okay, they are a part of your pelanggan sebenarnya. Okay, so nama-nama pihak-pihak yang berkepentingan ini perlu ada dalam dokumentasi perancangan strategik kita. Okey, dan kalau kita lihat kat sini, dalam perancangan strategi itu, kita juga perlu nyatakan apakah dia KPI bagi fungsi-fungsi utama organisasi kita. Okey, nanti kita boleh fikirkan berdasarkan kepada perancangan strategi 5 tahun ini, kita boleh pilih beberapa KPI dalam perancangan strategi ini untuk dijadikan sebagai objektif quality. Okay. Yang tu kita kena fikirkanlah as an organisation, you kena bincang dengan pengurusan dan fikirkan. That is why perancangan strategik ni dokumen tu penting. Sebab kita tak nak nanti objektif quality you lain, perancangan strategik you adalah KPI yang berbeza. Dan kita tak nampak the relationship between the manual quality dengan perancangan strategik. Kita kena selarikan perkara ini. Okay, kita kena selarikan perkara ini. Okay. Sebab macam saya cakap tadi lah, sistem pengurusan quality bukannya pengurusan yang berbeza dengan the existing pengurusan. Jadi, existing pengurusan menggunakan perancangan strategik untuk hala tuju dia, untuk yang dia nak capai untuk 5 tahun akan datang, maka dalam sistem pengurusan quality ini juga mestilah menuju kepada hala tuju yang sama untuk melihat kepada pencapaian objektif yang sama ataupun KPI yang sama. Okey, yang itu kena be very clear. Okey. Right. Okay, next ialah memahami keperluan dan jangkaan pihak yang berkepentingan. Okey, yang ini berkaitan dengan kita punya, yang ini tak apa, statement ni ikut aja. Okey, next ialah skop sistem pengurusan quality. Okey, ni sangat penting. Okey, now kalau kita lihat manual quality UiTM corporate, skop dia adalah pengurusan corporate Universiti Awam di UiTM Teknologi MARA. You tak boleh guna skop ini. Okey, you tak boleh guna skop ini. Okey, skop bagi SPK
PTJ adalah mengikut kepada fungsi utama PTJ tersebut. Okay. Right. Tetapi skop maksudnya nanti apa yang kita akan relate between PTJ, maksud contoh, saya bagi contoh siapa ya, katakanlah HEA. Okay, so HEA dia kena beritahu bahawa dia punya skop adalah pengurusan hal ehwal akademik. Okay, so kalau kita nak relate nanti HEA dengan korporat, ialah HEA adalah salah satu daripada proses utama yang ada dalam fungsi UiTM yang pertama contohnya. That's how we relate nanti di antara HEA dengan korporat. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan kena very clear. Skop sistem pengurusan kualiti ini adalah merujuk kepada skop ataupun fungsi utama organisasi. Itu dia. Okay, yang itu sangat penting. Sebab nanti apa je yang kita cerita dalam manual quality ni adalah berkaitan dengan kita, PTJ kita, kerja kita, dokumen yang kita baca, dokumen yang kita rujuk, rekod yang kita hasilkan, rekod yang kita simpan. Itu dia. Semua berkaitan dengan kita. Itu dia. Okay? Sebab kita adalah satu proses yang ataupun satu unit yang menyokong kepada pengurusan corporate university. Okay. Alright. Okay. So kalau kita tengok, okay, saya tambah-tambah lagi. Okay, saya boleh kat sini. Okay, ni semua nanti akan ada perubahan lah. Okay, macam ni aktiviti keras dan sebagainya. Ni ikut kepada your own tata fungsi. Okay. Right. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, ni ada 10 ni. Ini adalah 10 proses yang terlibat di bawah penyediaan perkhidmatan pendidikan tinggi. Daripada 4 fungsi utama tadi, kita ada operasi yang 10 ini. Sebab tu dia sebut tadi, kita punya documentation adalah merujuk kepada 10 proses ini. Okay, 10 proses ini kita clusterkan dia kepada 4 fungsi utama. Okay, so dekat 4.4 ni sistem pengurusan kualiti dan prosesnya. Okay, yang ini kita akan nampak, okay, ataupun kita akan lihat gambaran dia dalam apa yang kita namakan sebagai pelan kualiti. Yang ni dia. Okay, pelan kualiti. Okay, gambar rajah pelan kualiti. Okay, so gambar rajah ni dalam manual kualiti ni ada. Okay, ada. Kita tengok sekejap. Kita tambah masa sikit lagi. Boleh Okay. So yang lain tu saya ada masuk komen, so you boleh baca, tak ada masalah. Kalau ada apa-apa you boleh tanya kemudian. 8 point. Alamak. Atas. Oops. Nak tunjukkan nampak gambar pelan kualiti ni. Pitch up. Okay, ni dia pelan kualiti. Okay, hampir sama seperti yang Dr. Nick tunjukkan tadi. Okay, dalam dia punya ni. Okay, right. So kalau kita lihat dalam pelan kualiti ni, semua section yang ada dalam kita punya ISO ada. Okay, keseluruhan kotak ni ialah section 4 yang berkaitan tentang sistem pengurusan kualiti. Kemudian kita lihat juga section 5. Di mana section 5 kita? Section 5 adalah kepimpinan. Okey. Dan kalau kita lihat dekat pelan kualiti kita ni, kita nampak dia punya PDCA cycle, iaitu rancang, laksana, semak dan juga ambil tindakan. Okey. So kepimpinan yang menjadi peneraju kepada sistem pengurusan kualiti kita, dan kita ada perancangan. Section 6 adalah berkaitan dengan perancangan. So apa yang kita perlu rancang? Kita perlu rancang kita punya dasar kualiti, kita perlu rancang objektif kualiti, dan then rancang juga ataupun lihat juga berkenaan dengan mengenal pasti risiko. So that is perancangan. Next, lepas rancang, kita kena laksanakan. So dia ada section 7, sistem sokongan. So di sini kita ada jabatan, fakulti, kampus, pusat. Okay, so untuk anda, PTJ anda lihat apakah sistem sokongan yang membantu anda melaksanakan tugasan anda? Ada tak supporting departments? Okay, bagi saya paling kurang pun
infrastruktur kena membantu anda, fasiliti, pembangunan fasiliti membantu anda di situ, keuangan membantu anda di situ. Okay, so antara sistem sokongan anda will be those PTJs. And then section 8, ni bercakap tentang semua fungsi-fungsi utama. Okay, so dekat dalam plan quality ni jangan letak processes dulu, letak dulu fungsi utama. Nanti daripada situ kita rujuk pula kepada carta proses. Yang tu akan detail out. Kalau katakan you ada 3 function kat situ, function A, function B, function C. So bila masuk ke function A, you buka another diagram, okay, yang mana akan nampak semua proses-proses yang terlibat dalam fungsi tersebut. Then bila kita masuk pula dalam proses, then kita akan nampak the detailed activity of that particular processes. Okay, so semua yang saya sebut-sebut ni, kita seharusnya kena nampak dia dalam bentuk dokumentasi. Tu dia. Sama ada you dokumentasikan dia gunakan hard copy, kertas, boleh. Ataupun you letak semua online resources, boleh. And then bentuk dokumentasi tu terpulang pada you nak buat prosedur yang tulis banyak-banyak, boleh. Ataupun you hanya nak buat a simple flow chart untuk menunjukkan aktiviti ni bermula dengan input apa aktiviti, output apa pun boleh. Okay, untuk ISO 2015, documented information, dia beri you ruang untuk mengeksploitasikan apa sahaja mekanisme yang boleh digunakan untuk kita dokumentkan maklumat-maklumat ini. Kerana the most important thing is that dokumentasi ataupun documented information ini perlu kita adakan supaya kita boleh rujuk semula. Okay, so di bawah kategori dokumentasi ataupun information documentation ni, bolehlah kita kategorikan dulu kalau kita ada dokumen dan record. So dua-dua ni dah masuk di bawah terms yang sama, iaitu documented information. Record, kita perlu simpan record kerana record akan menjadi bukti objektif kita telah melaksanakan tugasan yang kita seharuslah lakukan. Okay, kalau you kata, oh saya dah pergi dah semak kerja A. So, apa bukti semakan telah berlaku? So, kena ada rekod untuk menunjukkan semakan itu telah berlaku. Contohnya. Okay, so itu adalah proses ataupun operasi utama. Okay, section 8. Now, section 9 pula berkaitan dengan prestasi dan penilaian. So, kita ada audit dalam dan juga kajian semula pengurusan. Okay. Then section 10 ialah penambahbaikan, tindakan pembetulan ataupun penambahbaikan berterusan. Okey, saya nak tambah sikit je yang Dr. Nick sebut on penambahbaikan berterusan. Tadi Dr. Nick ada bagi satu contoh. Alamak, saya tak ingat apa contoh Dr. Nick bagi tadi. Dr. Nick tadi bagi contoh apa yang penambahbaikan berterusan? Kecemerlangan operasi, OE. Yes, OE, betul-betul, OE. Okey, OE adalah hasil daripada section 8 ni. Proses utama kita ni, kita tambah baik proses kita daripada masa ke semasa. Itu adalah proses yang ataupun tindakan penambahbaikan yang kita namakan sebagai operational excellence. Okey, selain daripada tu, ada dua lagi perkara yang boleh kita ambil penambahbaikan berterusan. Antaranya ialah report yang dikeluarkan oleh pihak unit ataupun unit integrity. Okey, unit integrity menghasilkan laporan setiap tahun kepada semua PTJ. Okey, dan mereka telah brief sekiranya apa ada masalah berkenaan integriti dan sebagainya. Okey, so laporan integriti dan juga satu lagi yang terbaru yang saya perasan baru ni ialah happiness index. Tu dia. Okey, tu dua perkara tu, pelaporan itu sampai ke pengurusan. Maka kita ambil tindakan di atas laporan itu juga dianggapkan sebagai penambahbaikan berterusan. Selain daripada hasil daripada audit dalam ataupun audit ataupun mana-mana audit yang datang ke tempat kita. Okay, that will become activities untuk penambahbaikan berterusan. Okay, satu last cakap dengan tentang audit dalam. Okay, mana-mana PTJ yang agak besar, yang ada ramai staff, boleh membentuk pasukan audit dalam mereka sendiri. Okay, boleh membentuk pasukan audit dalam mereka sendiri untuk membantu organisasi masing-masing menyimak kerja-kerja dan membuat pemantauan. Tapi sekiranya organisasi tuan-tuan dan puan-puan adalah satu organisasi yang sangat kecil,
staff mungkin 10 orang sahaja, okay, ataupun 5-6 orang saja, yang mana semua orang pun kerja sendiri pun tak terhabis nak buat the whole year. Okay, so dalam kes begini, anda boleh meminta khidmat daripada Inka untuk membantu PTJ tuan-tuan dan perempuan melaksanakan audit dalam. Selain daripada audit yang dilaksanakan oleh bagi pensijilan korporat. Okay, alright. Okay. Banyak lagi sebenarnya dalam ni komen-komen ni, tuan-tuan dan perempuan boleh go through. Okay, then if you have any questions, you just boleh tanya. Okay, right. Saya stop presenting lah. So dokumen-dokumen ni nanti insyaAllah Azmah akan berikan pada tuan-tuan dan perempuan ya. Okay. Alright, kalau ada apa soalan ke buat 1 minit 2 minit ni, insyaAllah kita boleh entertain lagi kan Dr. Nick? Boleh, silakan. Okay. Soalan boleh tanya Sifu kita. Sifu Otai, ya Allah. Masya Allah, Dr. Nick tak ada Sifu. Dr. Nick lagi terror. Okay. Alright, Dr. Kalila. Waalaikumsalam. Ini standard template manual quality ITM ke? Okay, Dr. Kalila, saya tak boleh kata ini standard template. Tetapi ini adalah template, not template, ini adalah manual quality corporate. Yang mana manual quality ni kita dah revise dia banyak kali dan juga kita agak teliti. So dia dah boleh dikatakan nak kata 100% sempurna tu taklah, tetapi banyak yang boleh membantu PTJ. Okay, right. Intan tanya nak dapatkan dokumen quality berkenaan manual quality ya Intan, not document quality. Document quality ni will be different from one PTJ to another PTJ. Okay, so insyaAllah Azmah akan share lah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan hari ni maksudnya kalau kata kita gunakan manual quality ni yang kita ada untuk buat penambahbaikan, kita guna so-called macam template jugalah yang 2020 ni kan, boleh kan? Boleh. Maksudnya sekarang ni Dr. Kalila dah ada ke manual quality? IPSIS ada. Cuma tak IPSIS dah ada. Tapi cuma tak ditambahbaikkan lagi lah. Okay, what you can do is that read them together. Read them together. Sebabnya begini, saya tak pasti sama ada yang manual quality yang IPSIS ada sekarang ini adalah manual quality yang mengikut kepada standard 2015 ataupun 2008. Saya rasa dah lama, saya selama tak di review lagi. Alright, okay. Tak apa. Doktor nanti doktor buka muka pertama dia je, doktor dah tahu dah sama ada 2008 ke 2015. Dia tulis kat situ. Okay, kalau dia kata 2008, then you beralihlah terus kepada 2015 yang kita punya corporate ni. Okay, faham. Kenapa? Requirement dalam tu banyak sangat perbezaan. Ada perbezaan Yes. Okay, alright. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, kalau penambahbaikan berterusan KIK tu boleh masuk tak? Okay, KIK adalah aktiviti lebih kepada nak kata penambahbaikan berterusan. KIK lah hasil daripada penambahbaikan berterusan. Okay. KIK adalah hasil daripada penambahbaikan berterusan. Contohnya macam ni tuan. Okay. Katakanlah masa kita melihat kepada kita punya proses kerja, okay. Bila kita buat kita punya OE tu, Operational Excellence tu, menyemak semula proses kerja kita dapati bahawa ada banyak perkara yang boleh kita mudahkan. Dan perkara yang kita mudahkan itu, kita jadikan sebagai KIK project. Yes, boleh. Jadi kita boleh buktikanlah bahawa KIK project kita itu adalah salah satu daripada kita punya bukti penambahbaikan berterusan. Boleh Cik Suria, saya jawab soalan? Okey, terima kasih. Okey. Sama-sama. Alhamdulillah. Okey. Orang boleh bantuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor. Ya, saya. Saya Ahmad. Ya, Cik Ahmad. Cuma saya nak tanya, tadi nampak dalam dokumen yang doktor tunjuk tu ada MPK.
MPK. Okey, So saya rasa MPK kita dah tak guna dah kan, kita guna My Portfolio kan. Jadi adakah sekejap Cik Ahmad. ya, boleh. Memang officially dah ke kita tak pakai MPK dah sekarang Cik Ahmad? Saya tak sure lah, tapi ada kita tahun lepas Pejabat Penata ada buat keputusan, tak silap saya. Untuk pakai My Portfolio. Okey, baik. Okey. Okey. Alright, dia macam ni. Okey, dia macam ni. Sebab saya sendiri tak pernah melihat My Portfolio. Okey, saya tak pernah melihat My Portfolio. Tetapi yang pentingnya ialah begini. Adakah bila kita pakai My Portfolio, elemen-elemen yang ada dalam MPK tu masih atau tidak kita gunakan? Ada tak elemen-elemen yang Elemen-elemen tu ada, contoh carta fungsi, carta organisasi tu semua ada. Ada. Okey. Alright. Cuma dari segi kita ada SOP kalau kita guna keseluruhannya, jadi kamus tu ada SOP dia. Jadi banyak, ataupun kita pakai yang MPK tu untuk yang elemen yang macam carta fungsi, carta organisasi apa semua tu kan. Okey. Yang untuk SOP kita guna dokumen SOP saja kita create. Alright. Jadi sekarang ni kan Cik Ahmad, seolah-olah kalau nanti bila kita ada manual quality, kita nyatakan kita tak perlu dah create prosedur baru, SOP baru tu Cik Ahmad. Ya. Tapi kita just rujuk je. Contoh katakan Cik Ahmad punya proses kerja. Cik Ahmad punya proses kerja sekarang ni SOP dia ada dekat My Portfolio. Okay, so sekarang ni rujuk aja, guna pakai prosedur sedia ada. Bermaknanya My Portfolio tu semua staff ada. Jadi kita buat satu dokumen rujukan lah untuk My Portfolio tu. Untuk semua staff. Boleh kan? Tapi itulah saya boleh. Dia macam ni. Dia depend. Sebab tu kita kata bila kita kata SPK ni kita tambah baik, betul? So kita tak ubah. Kita tak ubah pengurusan kita yang sedia ada. Nampak? Tak ubah. Macam saya kata tadi, SOP. Mana department yang memang dah ada SOP, tak ada hal. Guna pakai SOP yang sedia ada. Tak perlu cipta baru. No more. Guna pakai. Lagi satu berkenaan dengan kepuasan hati pelanggan tu tadi ada yang saya tak ingat tadi. Kalau kita merujuk satu dokumen daripada mampu untuk penggunaan pelanggan, maknanya di situ dia ada satu piagam pelanggan yang kita kena create. Okay, right. Piagam-piagam biasanya related kepada organisasi yang ada what they call service. Betul tak? Kalau you ada service, maka you boleh adakan piagam pelanggan. So kalau you ada piagam pelanggan itu perlu dinyatakan dalam manual quality selain daripada objective quality. Itu dia. Okay. Alright, sama. Semoga dapat membantu. Okay, ada siapa lagi? Kita tolong jawab survey semua yang ada, rakan-rakan kualiti, sahabat-sahabat kualiti. Ada link disertakan tu dekat chat tu. Klik itu untuk kita bagi maklum balas kepada program kita, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, ramai juga yang dah. Ada satu soalan sekejap betul ni. Sekejap ada orang tanya ni, saya tak perasan tadi ada kat chat ni sekejap. Hafiz. Okey, Hafiz tanya pertama, misi dan visi jabatan mesti ambil UiTM punya atau buat lain daripada UiTM? Okey. Perancangan strategik BHEI di bawah pejabat visi, adakah plan strategik ikut apa yang pejabat visi buat atau kami kena buat sendiri? Okey, right. Okey, Hafiz, jawab yang pertama. Visi dan misi jabatan mesti ambil UiTM punya atau buat lain daripada UiTM? Okey, dalam kes ni, bahagian hal ehwal Islam ni, dia ada visi dan misi jabatan dia, betul? Sendiri. Dia mesti ada visi dan misi jabatan dia. Dan sangat jelas visi dan misi jabatan di UiTM mesti selari dengan
misi dan visi UiTM. Okey, dia mesti selari. Dia mesti selari. Tapi bukan mesti exactly. Tu dia. Exactly kalau dia cakap pasal pengajaran, pembelajaran, research, mungkin you tak terlibat dekat situ. So takkan letak misi you. So you tulis your own mission but make sure that mission and vision you yang sedia ada sekarang itu selari dengan UiTM. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, alright. Perancangan strategi. Okey, now. Perancangan strategi ni you kena lihat. Okey, you betul. Dia di bawah pejabat visi. Okey, now. You kena lihat ada atau tidak perancangan strategi yang di bawah pejabat visi ini yang ada kena-mengena dengan you. Okay. Sebab dia begini, perancangan strategi yang ada sekarang ini adalah perancangan strategi yang telah dibina berdasarkan kepada keperluan kementerian. Okay, so that's why kalau kita lihat banyak strategi atau KPI ni menjurus kepada teaching and learning. Dia letak di bawah HEA, dia letak di bawah HEP. Okay, dan ada juga antara strategi yang di bawah HEA, HEP, RMI ini yang sebagainya ni yang mungkin ada kaitan dengan pejabat visi. Okay, tetapi teliti juga sama ada KPI itu memang di bawah tanggungjawab bidang ataupun di bawah tanggungjawab jabatan you. Okay, so let's say KPI yang sedia ada sekarang ini, okay, satu pun tak ada kena-mengena dengan you, tak ada kena dengan bahagian BHEI, you boleh buat you punya own objective quality ataupun perancangan strategi atau KPI you sendiri yang menjurus kepada peranan you sebagai jabatan. Boleh. Tapi sekiranya ada di bawah pejabat visi tu katakan ada satu KPI, maka that KPI mesti duduk dalam perancangan strategi itu yang you punya tu selain daripada KPI tambahan. Perancangan strategi ni bukan hanya rely kepada yang digariskan oleh BTU saja. You boleh juga create your own strategy. Okay? You boleh create your own strategy. Melihat kepada peranan atau fungsi jabatan BHEI ni. Ada tak lagi soalan dia ni? Setakat chat ni pun ada. Okay, tempat tanya. Menu quality corporate boleh load di web ke? Memang ada dekat web puan ada semua yang ada dekat web BITM ada. Okay. Just boleh nak download itu. Yang itu will be the latest one. That one will be the latest one yang 20. Latest lah kan. Okay. Latest. Boleh. Hajah boleh ambil kat situ. Tapi kalau Hajah nak yang ada saya komen, yang itu nanti Azmah boleh bagi. Itu saya letak komen saya. Alright, okay. Bukan apa kita nak cross check, bukan yang pejabat menari kita mungkin lama buat hari tu tapi tapi kita tak ada penambahbaikan ya. Okey. Boleh saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Okey, semoga saya sedikit sumbangan pada pagi ini semoga dapat membantu semua. Okay, untuk melaksanakan tugas dengan lebih cemerlang. Okay, saya minta ampun dan maaf lah sekiranya ada kekurangan. Tapi insyaAllah setakat ni kalau ada apa-apa pertolongan yang diperlukan di segi consultation things like that, insyaAllah saya akan luangkan masa untuk nak membantu. Baik, terima kasih semua insyaAllah. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.